Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam video panduan Guerrilla Facebook Marketing. So, dalam topik kali ini, kita nak bincangkan tentang cara nak set up iklan Facebook Ads. Okay, so nak set up iklan, okay, so basically you kena masuk dekat Ads Manager. Kalau you tak tahu macam mana nak masuk dekat Ads Manager, okay. So, saya ambil contoh, masuk dekat homepage, okay. So dekat belah tepi ni ada Ads Manager, okay. So you tekan Ads Manager, dia akan masuk dekat bahagian sini lah, okay. So dekat sini macam mana nak buat campaign anda, okay. So you pergi dekat bahagian create, okay. So kat sini you boleh pilih sama ada nak pilih traffic, engagement, okay, video views, lead gen ataupun messages ataupun conversion. Okay, so kat sini saya nak pilih traffic dulu, okay, sebab dia antara iklan favorite saya. Alright, so nanti kita akan tengok yang lain-lain lah, yang lain-lain ni macam mana. Alright, so first kita masuk traffic, tekan continue. Okay, so bila dekat sini saya nak namakan nama campaign saya, okay, nama dia traffic testing, okay. So ni tengok balik dah tak ada apa-apa pun sebenarnya, ni namakan campaign je dan pergi next dia dekat bahagian tepi ni, ni bawah ni tak nampak pula, tapi tak apa. Okay, nanti saya cakap button dekat belakang video ni, tekan next, okay. So kat sini adalah nama ad set name. So ini adalah bahagian macam kalau anda ingat struktur Facebook Ads, ini adalah bahagian you set audience anda, okay. So tekan ad set name ni, contohlah saya nak namakan dia sebagai audience 1 testing, okay. So dekat sini adalah bahagian traffic, you boleh pilih sama ada nak website, okay, apps, messenger ataupun WhatsApp, okay. So basically website ni kalau orang klik iklan anda, dia akan masuk website anda lah, okay. So kalau messenger, anda set messenger, maksudnya kalau dia klik iklan anda, dia akan masuk PM, okay, direct PM dekat Facebook page anda, okay. Dan kalau WhatsApp ni, WhatsApp lah, dia akan masuk ke WhatsApp lah, dia akan WhatsApp anda terus, okay. So kat sini saya nak pilih website, okay. Dan yang bawah ni you boleh set daily budget ataupun lifetime budget. So kalau lifetime budget, contohlah you set RM1,050, okay. Saya dekatkan sikit, okay. Anda set RM1,050. So maksudnya kat sini lifetime budget, kalau anda biarkan iklan ni running, okay, berjalan sampailah habis RM1,050 ni, baru iklan tu akan turn off, okay. Tapi saya tak pernah minat langsung guna lifetime budget, so saya akan sentiasa guna daily budget. So kat sini, okay, untuk starting biasanya saya akan buat satu je lah, okay. Alamak, okay, RM10. Alright, so 10. Kat sini set and ended tak ada, okay, sebab saya nak buat daily budget, saya nak biar je dia run sehari RM10, okay. So jangan risau pasal part ni, sebab anda boleh off iklan anda lah nanti, okay. Kita go through dekat bahagian audience. So ini saya dah pernah tunjuk dalam video yang sebelum ni pasal custom audience. Kalau anda dah set lah, okay. Kalau belum, kena set dulu lah, okay. So kalau kat sini audience wise engage page, maksudnya kat sini kalau saya pilih ni, orang yang pernah engage dekat saya punya Facebook page, dia akan nampak iklan ni lah, okay. So ada lagi lah custom audience yang lain, lookalike audience pun boleh letak kat sini, okay. Dan yang bawah ni adalah bahagian location, okay. So kat sini ada list
people living in or recently in this location. So maksudnya kat sini orang yang tinggal dekat sini ataupun orang yang pernah lalu dekat kawasan ni. So benda ni saya jarang guna lah. Biasanya saya akan guna people living in this location. So saya nak orang yang menetap dekat tempat tu. Okay, so kalau people recently in this location ni macam kalau you nak target macam Mak Saleh, okay, yang pergi travel dekat Malaysia, okay, lalu KL, okay. So people recently in this location lah. So kalau people travelling in this location, ni Mak Saleh betul lah. Okay, kalau people recently in this location, dia boleh jadi warga negara Malaysia juga kan. Tak fikir pula saya. Okay, so kalau macam orang Johor nak pergi Kedah lalu KL, anda letak set KL. Okay, maksudnya kalau dia buat macam tu, orang yang luar daripada kawasan ni lah dia akan nampak iklan anda. Alright. Tapi biasanya saya memang akan pilih people living in this location. Okay, so kat sini dia akan letak Malaysia. So kalau boleh jangan set Malaysia, tutup, delete. Okay, lepas tu tulis lah kat sini Kajang, okay, Shah Alam, Kuala Lumpur. Okay, so kalau dekat sini kat sini boleh tengok Kuala Lumpur Malaysia state dengan Kuala Lumpur City dia lain okay, walaupun dia tak sama, tapi entahlah, saya guna state sebelum ni tak pernah nak okay lah. So saya akan sentiasa pilih city. Dan kenapa saya pilih bandar-bandar adalah sebab by logic sebenarnya kawasan bandar ni adalah kawasan yang orang yang ada duit lah. Okay, sebab saya nak jual, mungkin saya nak jual kereta harga mahal-mahal. Okay, tapi kereta tak boleh setiap tempat ada. Okay, contohlah saya nak jual jam Rolex. Okay, harga dia 4-5 ribu satu jam tu. Okay, basically saya tak tahu harga Rolex yang sebenar berapa, tapi mungkin around that price lah kot. Tapi ada je yang puluh ribu kan. So bila saya assume benda-benda macam tu, saya akan target kawasan bandar lah. Orang yang mungkin biasanya memang ada duit lah. Orang yang kurang berduit, okay, ataupun orang yang kaya, betul-betul kaya, jarang lah saya jumpa kat tengah-tengah hutan. Okay, so tak adalah saya set dekat bla-bla ni kawasan hutan ni. Tak adalah saya nak set sini, walaupun sini ada orang tinggal. Okay, so saya akan set kawasan bandar-bandar besar. Okay, apa lagi? Sungai Petani, Kuching. Okay, so kat sini tulis je kalau anda tak tahu location. Okay, kalau anda tak tahu location, dah tengok kat sini, tengok mana bandar. Okay, kat sini yang besar adalah Kota Kinabalu dan juga Sandakan. So kalau dekat bahagian sini mungkin kita tengok Terengganu. Kalau Kelantan, Kota Baru lah. Kalau Terengganu, Kuala Terengganu lah. Okay, so ini adalah kawasan bandar-bandar. Okay, dan dekat sini anda boleh adjust juga berapa miles. Okay, so certain orang yang dia dah setting awal-awal, dia akan tulis kat sini kilometer lah. Okay, berapa kilometer. Kat sini saya punya ni dia letak MI, which is miles. Okay, so saya akan kurangkan lah, paling kurang, sebab saya nak orang yang memang duduk kawasan tu. Okay, saya akan set semua letak 10 paling kecil lah, so that dia jadi range dia kat sini jadi kecil lah. Okay, kalau dekat Sungai Petani ni saya pergi besarkan tadi 25 kan, dia dah masuk kawasan Butterworth, masuk Georgetown dah. Okay, so saya tak nak lah. Okay, so biasanya saya akan gunakan dia paling kecil. Okay, so dah set dekat sini, turun dekat bawah. Ini adalah bahagian anda untuk set umur. Okay, dan biasanya kat sini saya akan set range dalam 10 tahun lah. So kalau saya pilih daripada 20 tahun, saya akan gunakan dia ke 30 tahun. Okay, so kalau saya set 25, saya akan set ni 35 lah. So range dia dalam 10 tahun lah. Okay, so kalau anda tengok dekat belah tepi ni pun dia ada audience definition. Okay, so sekarang ni tak ada, tapi kejap lagi nanti saya tunjuk.
Okay, ini adalah umur. So anda kena tahulah customer anda tu umur berapa range umur yang beli produk anda ataupun ambil servis anda. Okay, kat sini gender boleh set, okay, nak all men ataupun woman. Okay, dia tak ada transgender kat sini. Dia ada lelaki, perempuan ataupun kedua-duanya lah. Okay, so kat sini sebenarnya dia check based on kita punya setting dekat Facebook lah. Kalau kita punya Facebook kita letak set woman, nanti nampak lah iklan-iklan untuk perempuan kan. Tapi saya tak suggest anda buat macam tu lah. Okay, so ni faham lah. Kalau perempuan lah. Kalau laki-laki, okay, kat sini saya akan pilih all lah. Okay, dan ini adalah detail targeting. Okay, so detail targeting ni adalah tempat yang paling penting sekali bila you nak run Facebook ads. So kat sini you kena tahu interest orang. Okay, so contoh saya ambil contoh tadi orang yang saya nak jual power bank. Okay, saya nak jual power bank. Saya kata tadi nak target orang-orang yang pergi hiking dan sebagainya kan. So mungkin kat sini saya akan letak lah apa yang orang-orang yang hiking ni selalu buat. First kali mungkin saya letak hiking lah. Okay, ada ke tak? Hiking ada. So kat sini belah tepi ni ada employers, school, interest, equipment. So orang-orang yang saya nak target ni, of course lah, dia akan tengok equipment. Okay, boots, equipment, trails. Okay, so ini adalah bahagian interest. Okay, so ada banyak. Okay, anda kena check lah satu-satu, type kat sini satu-satu. Mungkin English ataupun BM boleh, tak ada masalah. Cari kalau adalah. Okay, macam you nak cari tudung kan, orang yang memang beli tudung. Okay, dekat sini tulis hijab ataupun tudung. Okay, ataupun tudung muslimah, tudung online ke apa benda lah. Okay, ini part pasal interest. Kalau kat sini ada bahagian browse untuk kita gunakan sama ada demographic, interest ataupun behavior. Kalau demographic, kita boleh set orang yang ada education level. Okay, so maksudnya dekat sini kita boleh target lah orang. Kita nak orang yang beli tu adalah orang yang ada master dah. Okay, ada master degree. Kita set, so dia akan tulis lah kat sini demographic, education level, master degree. Okay, ataupun yang antara yang famous, demographic, biasanya relationship lah. Okay, kita nak cari, mungkin you nak target orang yang ada anak. Okay, kat sini mungkin boleh letak married lah. Okay, so kat sini orang yang married adalah. Tapi saya rasa yang tua-tua, kalau nak target yang betul-betul tua lah, mungkin merit ni tak sesuai kot. Saya pun tak pastilah ni saya cakap based on saya punya experience. Sebab yang saya tengok, macam mak ayah saya tak ada pun letak status merit. Okay, masih single. Okay, kalau dalam Facebook profile lah Okay, tapi mungkin ni tak sesuai. Tapi ni saya nak tunjuk je lah Okay, ada demografi, ada financial. So benda ni semua, okay, ada work, employers, industri, siapa benda. So semua benda ni you boleh check. Okay, you kena tengok satu-satu mana yang sesuai dengan produk ataupun servis you. Okay, so kalau you buat kat sini sebenarnya, okay, you kena buang bahagian custom audience ni kalau boleh. Okay, kena buang. So kalau you dah buat sets yang custom audience ni, you boleh tinggalkan detail targeting ni kosong. Tak perlu buat apa-apa lah. Okay, you boleh buang. Okay, dan that's it. Sebab you punya audience dah guna dekat sini dah. Okay, orang yang pernah interact dekat Facebook page anda. So kalau anda tutup kat sini, okay, kat sini boleh letak lah yang hiking tu semua. Okay, so kalau tengok kat sini, potential reach kat sini adalah dalam 39,000. Okay, ini adalah potential you punya prospek lah. Okay, so kalau kita tambah lagi, okay, hiking apa tadi, hiking boots, okay, dia dah jadi 41,000. So ini adalah potential reach orang yang akan nampak iklan anda.
Alright. So kalau rasa kurang lagi, tambah lagi kat sini. Biar make sure betul-betul lah. Sebenarnya 41,000 dan ke atas ni dah consider okay lah. Bagi saya kalau saya nak run iklan, potential reach ni biasanya saya akan set dia sampai 100,000. Okay. Dan dia tak lebih daripada 200,000 lah biasanya. Okay. Kalau lebih pun sebenarnya okay je. Okay. Sebab macam saya cakap, benda ni kena testing. So you buat je, tengok iklan mana yang perform, nanti baru kita tambahkan bajet dan sebagainya lah. Okay. Dan yang seterusnya adalah bahagian language. So bahagian language ni biasanya saya akan letak Malay ataupun English lah. Okay, so kalau nak Chinese ke apa benda, boleh tambah lah kat sini. Okay, tapi saya takkan tambah. Okay, ni adalah language based on you punya Facebook lah. Okay, you punya Facebook setting tu letak language Malay ke English ke. Macam saya kat sini dia tulis apa, review edit, maksudnya ni saya tengah guna setting English lah. Okay, so make sense lah kalau saya letak language English ni. Okay, kalau tiba-tiba review ni bertukar jadi pemantauan ataupun saya pun tak pasti review dalam bahasa Melayu apa. Okay, tapi kalau you punya target Melayu, biasanya memang saya akan gunakan Malay ataupun English. Okay, dan yang bawah ni adalah bahagian placement. Okay, so ini adalah automatic placement. Maksudnya you akan gunakan both recommended tempat pengiklanan. Okay, tapi ini saya abaikan pasal automatic ni. Just go terus ke manual placement. Sebab kat sini, okay, kat sini you boleh set juga device apa. Okay, biasanya saya akan tutup bahagian desktop ni lah, biarkan mobile, sebab saya nak run iklan dekat orang yang guna phone saja, bukan guna laptop ataupun PC. Okay, so kat sini saya akan tutup. Okay, so bila cakap pasal manual placement, maksudnya saya boleh set Facebook ataupun Instagram. Okay, so kalau saya set recommended, dia akan gunakan ke semua yang ada, which bagi saya tak bagus langsung. Okay, sebab duit anda akan habis cepat dan mungkin membazir lah. Okay, so biasanya saya akan gunakan manual placement. Yang ni saya tutup balik dan tutup. Okay, ni kalau saya nak run iklan di Facebook saja. Kalau saya nak run iklan dekat Instagram juga, saya buka lah. Tapi ini tips daripada saya. Kalau nak run iklan dekat both Facebook ataupun Instagram ni, sebenarnya kalau boleh asingkan. Kalau Facebook saja, kalau Instagram saja. Okey, sebab kita nak tahu mana satu yang perform, sama ada Facebook ataupun Instagram. So kita kena test benda ni, dan biasanya memang saya takkan open everything lah. Okey, dan kena faham juga platform Facebook dan Instagram ni basically adalah dua platform yang berbeza. Okey, Facebook lebih kepada copywriting dan sebagainya, kalau Instagram lebih kepada gambar. Okey, so tak make sense lah kalau you buat dia nampak sama. Okey, nampak lebih kurang sama tak apa, nampak sama tu tak boleh. Okey, so kalau dah pilih Facebook, okey, kat sini ada placement juga, ada feeds, stories, InStream, messages, artikel. Okey, so kat sini you boleh go through satu-satu. Ni adalah contoh iklan. So kalau feeds ni boleh tengok kat sini, ni ada rupa standard iklan dekat newsfeed. Yang ni adalah stories, InStream, ni dekat video lah, dekat video stream, dekat search. Okay, ni dekat Messenger. Okay, you buka Messenger, ada nampak iklan kat sini. So benda yang selalu saya buat adalah saya tutup ni, saya tutup ni dan saya tutup stories. Okay, sebab kalau even saya buat stories pun, saya akan asingkan lah campaign. Okay, audience satu ni, okay, saya akan letak audience 2 stories. Itu saya akan set dekat stories, bahagian stories saja. Sebab dia punya size lain. Okay, so kalau saya nak betul-betul maximize potential iklan ni, saya akan buat based on ni lah. Kalau gambar full tak adalah apa, kalau macam kat feed sini kan, gambar kat sini kan petak. Okay, kalau kat stories kan dia panjang macam ni, so tak nak lah dia petak kat ni. So
Itu je lah saya tak suka. Okay, tapi kalau nak buat juga tak ada masalah. Macam saya cakap lagi sekali, testing dan testing. Okay, so bila saya gunakan feeds ni saja, kat sini you boleh tengok juga Facebook newsfeed, Instagram newsfeed, Facebook marketplace, Facebook video feeds. Okay, so biasanya saya tutup je lah. Ni kalau saya buat gambar, saya buat iklan yang gambar, saya tutup lah ni. Even ni pun tutup, saya biarkan ni je lah selalunya lah. And kadang-kadang saya buka ni, dan kadang-kadang saya gunakan right column. So right column ni kalau guna PC lah, okay, kat Facebook tak ada. Dekat Facebook tak ada pula, kat phone tak ada. Alright, so ni saya tutup. Okay, ni untuk testing saja. Saya buka news feed sahaja. Okay, yang lain semua saya off. Okay, bila dah sampai sini, okay, bila dah sampai sini, optimization dan delivery. So kat sini macam tadi, first kali campaign kita pilih bahagian traffic. Okay, so bila pilih bahagian traffic, you boleh set landing page views, orang yang akan tengok you punya website, okay, ataupun orang yang saja-saja klik link, okay, ataupun mungkin dia tekan klik link ataupun dia terus masuk lah dekat landing page. Okay, impression dan juga daily unique reach ni. So apa beza sebenarnya? So kalau bila buat iklan traffic, biasanya saya akan gunakan landing page views ni lah. Okay, sebab apa beza antara dua ni? Ni link klik masuk website juga, landing page views ni pun masuk website juga. So beza antara dua ni adalah, yang ni adalah orang yang masuk ke website kita dan dia tunggu website kita loading sampai habis lah, dan dia tengok landing page kita tu. Kalau link clicks ni, orang yang nampak iklan kita, dia tekan link, dia klik link tu je. Okay, sama ada dia tengok landing page kita tu ataupun dia terus keluar, boleh jadi. Sebab ramai juga kadang-kadang bila saya buat iklan link klik ni, tengok bukan main ramai lagi orang klik. Okay, sampai cost dia jadi murah. Okay, sebab terlampau ramai sangat orang klik, tapi dia tak memberikan apa-apa jualan dekat saya. Maksudnya orang ni saja je klik. Okay, so biasanya saya akan pilih landing page view ni lah. So kalau impression, kalau you set ni, dia akan buat iklan anda, dia akan tunjukkan iklan anda dekat seramai orang. Okay, seramai mana orang yang senang cerita, bacalah dekat bawah ni, will deliver your ads to people as many times as possible. Dia tunjukkan dekat ramai orang lah. Okay, kalau daily unique reach ni, dia akan tunjukkan iklan anda dekat seorang. Okay, dekat orang tu, dia akan nampak iklan anda sehari sekali saja. Dia tak akan nampak banyak kali lah. Okay, so tu antara beza dia. So kat sini saya akan pilih landing page views. Okay, cost control ni you boleh gunakan, tapi saya tak suggest langsung anda usik. Okay, sebab benda ni kalau you pandai gunakan, okay, cost control ni, kalau macam contohlah iklan anda ni untuk bajet landing page view ni, you nak letak 0.5%. okay, so mungkin orang yang masuk ni cost anda adalah 5%, tapi boleh jadi bila anda letak rendah, okay, sebab you tak tahu orang lain letak berapa banyak, mungkin dia orang letak RM5 instead of 5%. Takut iklan anda ni tak keluar pun lah, orang tak nampak. So saya suggest biarkan je lah kosong. Okay, so dah settle kat sini, tekan next. Bahagian button next ni dekat belakang video ni lah, dekat screen video ni yang ada gambar saya ni. Okay, sekejap saya tunjuk sekejap. Tu lah next. So tutup balik. Okay, so saya tekan next. So ini adalah bahagian you nak tulis ayat iklan tu lah. So kalau kat sini macam anda boleh add media, create slideshow, create video dekat sini, dan kat sini nak tulis ayat iklan lah. Contohlah saya letak gambar saya letak gambar ni. Okay, so dia akan tunjukkan rupa Facebook feeds ni macam mana. Okay, so
Ini ayat iklan ayat iklan yang ada headline, apa, intro, apa lagi, body, CTA, urgency, offer, CTA. Okay, so kat sini you nak buat ayat iklan lah. Okay, so headline ni akan keluar yang ada display URL ni. Tapi sabar dulu, saya letak link dulu kat sini. Saya copy link ni. Okay, pak, dia jadi link saya. Yang ni saya nak tukar. Saya letak beli buku ni sekarang dengan saya. Okay, dia akan keluar macam ni lah. So ini terpulang lah anda nak buat macam mana. Okay, yang saya suggest letak huruf besar lah depan ni. Setiap depan huruf besar. Okay, dan elakkan lah buat ayat macam beli buku ni. Mungkin boleh letak buku ini. Okay, ini contoh je lah. Dan description ni akan keluar dekat bahagian bawah ni lah. Okay, kalau dekat tempat lain dia akan keluar lah. Kalau dekat ni saya rasa tak ada. Contoh saya check kejap. Tak ada. Yang ni tak ada keluar. So kalau kita dekat placement tadi dia ada letak articles ke apa benda, dia akan ada lah. Okay, so kat sini destination, of course website lah, bukan phone call ataupun Facebook event. Okay, dah settle. Button ni kalau nak tukar, ada banyak button kat sini. Okay, kalau nak get offer, dia akan tukar dekat sini, get offer. Okay, so dah settle kat sini, tekan publish. Publish ni dekat belakang video ni lagi lah. Okay, macam yang saya cakap ni belakang ni video ni, yang ni ada nampak mouse ni kan. Sebab saya halang dengan video nak tunjuk muka. Kalau nak tutup muka, tu lah. Ni video dia. Ni button publish tu lah. Okay, so dah settle publish dan iklan anda dah berjaya nak run lah. Okay, tapi sebelum tu saya nak tunjuk sikit dekat part lain. Okay, contohlah ni saya close kejap. Bahagian campaign saya tekan create. Okay, tadi traffic. So kalau engagement dia lain sikit lah. Okay, dekat bahagian ni dia lain. Okay, bahagian bawah ni tadi ada apa, landing page view dan semua kan. Ni ada post engagement, impression. So benda ni sama je. Kalau boleh pilih post engagement sajalah. Okay, kalau yang lain ni pula video views, dia akan tunjuk video lah. Okay, saya buka kejap. Kat sini dia akan tunjuk lah optimization for ad delivery, through play ataupun 2 second continuous video views. Okay, so benda ni anda baca je. Make sure go through step by step bila nak buat iklan. Okay, baca betul-betul macam dia ada tulis kat sini. So saya rasa tak perlulah saya nak buka setiap campaign nak explain benda ni kan, padahal dia dah tulis. Okay, so just make sure baca, pilih mana objektif anda. Okay, sebab benda ni based on orang kata kalau true play dia akan run je lah iklan, run video tu. Okay, sebab ni untuk video kan. Kalau 2 second dia akan macam cost yang you spend tadi RM10 tu, yang saya letak RM10 per day tu. Okay, daily. Okay, dia akan charge lah kalau saya letak 2 second continuous video views. Ni bacalah. Okay. Dah hilang suara dah ni. Panjang pula video ni. Berapa minit ni? Setengah jam. Okay, so saya rasa itu saja untuk topik part setup iklan. Okay, dan kalau boleh setiap iklan tu macam saya cakap, campaign tu pilih objektif mana yang you nak sebenarnya. So sebab objektif ni, bila anda jelas dengan objektif anda, anda akan dapat run iklan yang bagus. Okay, so and dia kena jugalah tally dengan ayat iklan you, dekat siapa you punya audience. Okay, so semua benda ni main peranan. Okay, dan saya rasa itu sajalah kot. Okay, untuk video kali ini, kita jumpa dalam video yang seterusnya.